Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dan salam sejahtera kepada semua pelajar 4 Zuhal dan 4 Perdana. Harap semuanya dalam keadaan sihat dalam tempoh PKP ini. Tak kira di mana saja kalian berada, kita tetap kena meneruskan PDPC kita seadanya lah, menggunakan apa-apa saja medium yang ada. Okey, jadi untuk ujian Mash, markah agak kurang memberansangkan, tapi tak apa. Yang macam cikgu ada bagi tahu, ujian Mash cikgu bagi soalan yang standard. Jadi markah tu memang akan jadi markah yang paling minimum untuk selepas ni kalian buat peningkatan lah dalam periksa pertengahan tahun dan seterusnya periksa akhir tahun. Okey, nanti markah tu cikgu akan tulis type semula dekat tapak Excel dan hantar dekat grup lah. Nanti masing-masing boleh rujuk markah ujian Mac. Cuma dari segi penandaan tu cikgu dapati memang ada yang memang tak baca langsung. Soalan 1, soalan 2 tu sebenarnya semua soalan-soalan yang kita dah pernah belajar. Soalan yang mudah pun memang ada yang langsung tak boleh jawab. Jadi dekat situ nampak tak berulang kaji lah kat situ. Jadi saya harap benda ni tak berlaku untuk pertengahan tahun. Okay? Jadi sepatutnya soalan-soalan mudah, soalan-soalan yang straightforward tu kalian boleh korang boleh jawab dengan betul lah. Okay, tapi memang ada, taklah ramai sangat yang memang salah. Okey, tak apa. Yang penting periksa pertengahan tahun harapnya kita ada rezeki untuk kembali ke sekolah. Keadaan bertambah baik dan boleh menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Dan yang lebih penting boleh belajar. Okey, cikgu sambung untuk penentukan jalan harga permintaan. Sebab masa sebelum ujian masyarakat itu kita dah habis dekat pengiraan keanjalan permintaan dan penawaran. Jadi yang ni cikgu sambung sikit je lagi untuk kita tamatkan bab 2 ni, penentu keanjalan harga permintaan. Okey. Dan sekejap lagi penentu keanjalan harga penawaran. Okey. Kalau masih ingat yang awak semua dah hafal. Penentu permintaan ada 7, penentu penawaran ada 8. Okey, semua dah hafal. Itu adalah penentu permintaan, harga barang itu, harga barang lain, jangkaan harga pada masa hadapan, dasar kerajaan, musim, pendapatan individu, satu lagi apa? Apa? 7 semua. Okey, dan penentu penawaran, harga barang itu, harga barang lain, jangkaan harga pada masa hadapan, dasar kerajaan, cuaca, tingkat teknologi, harga faktor pengeluaran dan matlamat pengeluar. Okey, yang satu lagi tadi cerita rasa untuk permintaan. Okey, jadi untuk keanjalan yang macam korang semua dah faham, dah belajar, keanjalan ni adalah bagaimana permintaan itu berinteraksi dengan perubahan harga. Okey, sama ada permintaan tu dari segi permintaan, pengguna sentiasa mengejar harga yang murah. Pengguna sentiasa mengejar harga yang sedang turun. Pengguna sentiasa mengejar diskaun. Okey, jadi bila berlaku je penurunan harga, ramai orang akan menambah kuantiti permintaan. Okey, jadi seberapa banyak perubahan permintaan yang react pada perubahan harga, itu menunjukkan barang tu anjal. Dan sekiranya barang tu kurang bertindak balas terhadap perubahan harga, barang tu adalah barang yang tidak anjal. Dan untuk penentu penawaran, keanjalan penawaran pula, kalau kita masih ingat, pengeluar sentiasa mengejar harga yang tinggi di pasaran sebab matlamat dia untuk mendapatkan keuntungan. Okey, jadi bila barang tu harga dia tinggi dekat pasaran, keuntungan dia tinggi, jadi pengeluar akan berlumba-lumba untuk menambah kuantiti penawaran. Jadi sejauh mana kuantiti penawaran itu react pada perubahan harga, apabila harga meningkat, kuantiti penawaran meningkat. Okey. Jadi barang tersebut anjal. Tapi kalau barang tu tak menunjukkan tindak balas yang ketara terhadap perubahan harga, barang tu tidak anjal. Okey, sekarang kita tengok pula
penentu dia. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran? Okey. Penentu keanjalan harga permintaan. Pengenalan, berikan respon dan alasan berkaitan situasi di bawah. Okey, barang kemas, harga turun. Ikan, harga naik. Okey. Kalau barang kemas harga turun, bagaimana tindak balas pasaran? Adakah orang akan beli secara beramai-ramai? Sekejap. Tak, sebab harga emas tinggi. Okey, sorry. Macam mana pula dengan ikan? Kalau ikan murah, orang akan beli banyak tak? Okey. Beli banyak sebab ikan murah. Okey, tapi ikan cepat rosak. Macam mana? Kalau harga ikan naik, adakah orang akan mengurangkan permintaan? Okey, orang akan cari barang pengganti lah. Okey. Jadi, setiap barang dia ada dia punya respon yang tersendiri bergantung kepada jenis barang. Jadi, yang inilah yang akan menentukan keanjalan. Okey. Sebutkan jenis keanjalan, terangkan ciri-ciri keanjalan. Jenis keanjalan ada berapa? Ada 2 jenis keanjalan, iaitu anjal dan tidak anjal. Dan terangkan ciri-ciri keanjalan. Kalau masih ingat, ciri-ciri keanjalan salah satunya daripada bentuk kelok, sama ada dia curam ataupun landai. Lepas tu dia punya peratus perubahan kuantiti berbanding peratus perubahan harga. Kalau anjal, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Kalau tidak anjal, peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Nilai keanjalan tu sendiri, kalau tidak anjal, nilai keanjalan dia kurang dari 1. Kalau anjal lebih dari 1. Lagi apa? Jika anjal, pengeluar akan menurunkan harga. Dan kalau tak anjal, pengeluar akan menaikkan harga. Okey. Baik, menjelaskan penentu keanjalan permintaan. Sekejap Okey, menjelaskan penentu keanjalan permintaan. Okey, sekejap. Saya ni tak biasa sebenarnya rakam-rakam ni. Okey, jadi macam kekok sikit. Okey, tak apa, kita sambung. Menjelaskan penentu keanjalan permintaan, standard pembelajaran, penentu keanjalan permintaan. Kalau boleh nampak dekat situ, yang pertama, mana? Okey. Ketahanan barang. Barang tu tahan lama tak tahan lama. Jenis barang. Faktor jangka masa. Bilangan barang pengganti. Nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Nisbah ni maksud dia adalah perbandingan jumlah perbelanjaan dan jumlah pendapatan. Macam tu. Bilangan kegunaan dan ketagihan. Berapa ada ni? 7 penentu keanjalan permintaan. Samalah dengan penentu permintaan. Ada 7 juga. Okey. Jenis barang. Faktor jangka masa. Bilangan barang pengganti. Nisbah perbelanjaan. Bilangan kegunaan barang. Ketagihan terhadap barang. Dan ketahanan barang. Kita tengok yang pertama, jenis barang. Barang mewah dianjal. Harga turun sikit, pengguna beli dengan banyaknya. Okeylah. Okey. Barang kemas. Kalau emas murah, ramai yang pergi beli. Tapi yang mampu sajalah yang beli. Okey. Barang keperluan. Tidak anjal sebab dia makanan. Walaupun harga dia naik, pengguna tetap akan beli. Sebab dia adalah makanan. Keperluan.
Okay, sorry. Banyak gangguan tu. Okay. Lepas tu, barang keperluan tidak anjal. Baik. Seterusnya, faktor jangka masa. Permintaan jangka masa panjang. Permintaan jangka masa panjang pula adalah anjal kerana pengguna seempat mencari barang pengganti jika harga sesuatu barang itu naik. Okay, maknanya jika keputusan untuk membeli sesuatu barang tu panjang, jadi pengguna ada masa nak survey harga. Okay, jadi bila ada masa dan sempat nak cari barang pengganti, maknanya barang tu adalah anjal. Permintaan jangka masa pendek adalah tak anjal kerana barang pengganti sukar dicari. Walaupun harga barang itu meningkat. Tak ada masa nak cari. Kalau mahal pun terpaksa beli juga. Okay? Jadi tidak anjal lah. Walaupun dia turun ke, dia mahal ke, dia murah ke, terpaksa beli juga. Okay? Bilangan barang pengganti. Okay? Permintaan anjal untuk barang yang mempunyai banyak barang pengganti kerana pengguna akan membeli barang pengganti yang lain jika harga barang tersebut mahal. Maknanya permintaan anjal untuk barang yang mempunyai banyak barang pengganti kerana pengguna akan membeli barang pengganti yang lain jika harga barang tersebut meningkat. Bila sesuatu barang tu meningkat dan dia ada banyak barang pengganti yang lain, maknanya barang itu adalah anjal. Okay? Dan kita tengok kat sini, permintaan tidak anjal untuk barang yang sukar mencari barang pengganti. Maknanya, sekejap barang yang permintaan tak anjal untuk barang yang sukar dicari pengganti. Saya macam rasa terbalik. Kejap, bilangan barang pengganti. Permintaan tidak anjal untuk barang yang mempunyai barang pengganti. Contoh, kalau harga ubat gigi Colgate tu turun, okay, disebabkan ubat gigi Colgate tu ada banyak barang pengganti, jadi pengguna akan Colgate turun, pengguna akan beli Colgate. Kalau Colgate mahal, pengguna akan cari barang pengganti yang lain. Okay. Jadi maknanya barang ni adalah barang yang anjal sebab dia banyak barang pengganti. Tapi kalau contohnya dalam negara kita ni, ubat gigi tak ada banyak jenis, ada Colgate saja, tak ada banyak barang pengganti yang lain, bermakna barang itu tidak anjal. Dia murah ke, dia mahal ke, sama saja. Pengguna akan tetap beli Colgate sebab tak ada pilihan yang lain. Kalau kita tengok barang tu ada banyak jenama, banyak pilihan, banyak pengganti, maknanya barang tu sifat dia anjal. Okey, jelas Nisbah perbelanjaan daripada pendapatan pengguna. Semakin besar bahagian pendapatan yang dibelanjakan ke atas sesuatu barang, barang tu semakin anjal. Maksudnya kat sini, contoh, kalau kita nak beli handphone sekarang 1,000 lebih. 1,000 kena ada. Taklah 1,000. 500 kena ada lah. Okay, 500. Jadi, 500 berbanding dengan pendapatan 1,900. 500 tu besar kan? Bila 500 tu dirasakan besar jumlah dia berbanding pendapatan, maknanya perubahan harga terhadap barang tu akan mempengaruhi permintaan dengan sangat banyak. Maknanya anjal. Tapi kalau 500 tu berbanding dengan pendapatan 15,000, besar ke kecil? Kecil. Sebab pendapatan dia 15,000. Okey? Dia jadi tidak anjal. Maknanya untuk golongan atasan kurang reaksi terhadap barang yang nisbah pendapatan perbelanjaan berbanding pendapatannya adalah kecil. Okey, contoh pelajar sendiri. Wang saku berapa je? Dapat RM3, RM4. Tiba-tiba makcik kantin jual nasi lemak ayam yang sebelum ni RM3. Hari tu dia nak sedekah, dia jual RM1.50. Okey, jadi
nisbah perbelanjaan dengan pendapatan tu. Jadi ramailah yang akan beli. Tapi kalau makcik kantin jual dekat cikgu-cikgu RM1.50, sedangkan pendapatan cikgu pun besar, tak begitu mempengaruhi. Jadi nisbah perbelanjaan berbanding pendapatan itu yang mempengaruhi sama ada barang tu anjal atau tak anjal. Kalau besar bahagian pendapatan yang perlu dibelanjakan untuk memiliki sesuatu barang tu, biasanya barang mewah lah. Okey, jadi barang tu adalah anjal. Kalau kecil saja nisbah perbelanjaan berbanding pendapatan yang banyak, maknanya tidak anjal. Okey. Bilangan kegunaan. Barang yang banyak kegunaannya mempunyai permintaan yang anjal. Barang yang kegunaannya terhad atau sikit, permintaannya tak anjal. Apa yang banyak kegunaan? Contoh, handphone. Terlalu banyak kegunaan handphone sekarang. Lagi dalam keadaan PKP. Kita semua terkurung dalam rumah masing-masing. Jadi dunia kita kat mana? Di alam maya yang kita bebas untuk berada di mana saja. Okey. Jadi sangat diperlukan telefon pintar. Okey, jadi terlalu banyak kegunaan. Dah tentu permintaan terhadap telefon pintar ni adalah anjal. Barang yang kegunaannya terhad, permintaannya tidak anjal. Contoh apa barang yang kegunaannya terhad? Kalau sekarang orang dah ambil gambar guna handphone je. Jadi kamera mempunyai kegunaan yang agak terhad. Okey, kamera. Jadi permintaan terhadap kamera pada masa kini mungkin telah menjadi tidak anjal. Kecuali untuk orang yang memang fotografer ataupun traveller. Okey, dia suka nak gunakan kamera, dia orang lah yang akan beli kamera tu. Okey, orang kebanyakan macam kita semua ni dah tak perlu lagi cari kamera sebab handphone dah ada kamera. Jadi boleh jadi barang tu kamera dah semakin kurang kegunaannya. Okey, jadi bila kurang kegunaan dia adalah tidak anjal. Ketagihan. Barang yang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi mempunyai permintaan yang tak anjal. Dia dipengaruhi oleh faktor ketagihan. Ketagihan kat sini rokok, dadah. Okey, kita ambil contoh rokok lah. Perokok, kalau dia memang nak rokok, dia tak peduli harga barang tu mahal atau murah. So dia memang tetap akan beli juga rokok walaupun harga rokok mahal, sebab dia dipengaruhi oleh faktor ketagihan. Barang yang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi mempunyai permintaan yang tak anjal. Tak anjal maksudnya tidak dipengaruhi oleh harga. Harga barang tu murah atau mahal, orang masih lagi tetap nak membeli barang tersebut. Okey, seterusnya, ketahanan barang. Barang tahan lama mempunyai permintaan yang anjal. Okey, barang tidak tahan lama, permintaan tak anjal. Slide yang pertama tadi awak tengok barang kemas dan ikan. Yang mana barang tahan lama, yang mana barang tak tahan lama. Okey, barang kemas tu barang tahan lama, jadi dia adalah anjal. Barang tak tahan lama tak anjal. Macam saya pernah buat contoh sebelum ni. Kalau sayur murah, orang akan beli selori ke sayur? Orang akan beli satu tong ke sayur? Tak. Sayur murah kita akan beli setakat yang kita nak makan. Paling-paling pun boleh untuk seminggu. Tahan untuk seminggu. Okey, jadi sebab barang tu cepat rosak. Walaupun harga dia murah, orang tak akan beli banyak. Maknanya barang yang tidak tahan lama, sifat dia tidak anjal. Okey, ini aktiviti penerokaan dan ini adalah akidah merentasi kurikulum. Okey, habis untuk penentu keanjalan harga permintaan. Sekejap lagi kita akan sambung untuk penentu keanjalan harga penawaran.